Korang ambil stoking korang yang tak basuh 2-3 bulan, korang celup. Hai, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak share pada korang 5 sebab kenapa korang jangan masuk sekolah asrama. Umumnya, macam kita tahu dekat Malaysia ni ada 2 sekolah berasrama, iaitu SBP, Sekolah Berasrama Penuh, dan MRSM, Mata Rendah Sains Mahara. Kenapa aku cakap jangan masuk sekolah asrama ataupun mana-mana asrama? Yang pertama, bully. Korang pergi dalam mana-mana sekolah asrama, akan ada bully. Bully dan sekolah asrama boleh dikatakan dah jadi sinonim, iaitu satu tradisi, dah boleh jadi satu tradisi dah. Dan benda tu susah nak bendung, tahu tak? Selalunya bully ni terjadi disebabkan keinginan kita. Contoh, aku kena bully dengan senior, lepas tu bila aku ada junior, aku nak bully diorang. Maknanya aku nak diorang rasa macam mana aku rasa dulu. Macam kita nak balas dendam, tau. Lepas tu satu lagi, bully ni boleh terjadi sebab seniority. Dekat sekolah asrama, seniority merupakan yang paling penting sekali. Contoh, korang jumpa senior tak bagi salam, kena bully. Terlanggar bahu, bukan sengaja, terlanggar je. Tak buat apa yang disuruh. Contohnya dia suruh pergi ambil makanan dekat DS, iaitu Dewan Selera ataupun kantin. Ataupun yang lebih teruk, dia suruh kita beli makanan guna duit kita. Dan makanan yang dia minta tu bukannya makanan biasa-biasa, makanan yang mewah-mewah, nasi paprik lah, lepas tu air bandu, air honeydew lah, something like that. So, kita dah apa-apa kendana. Contohnya kita anak yatim piatu, tak ada duit, kurang sumber pendapatan. Lepas tu dia suruh kita beli guna duit kita pula. Banyak dia punya cikadak bahulu dia bagai. Tip dia, contoh, jika senior korang suruh korang buat Maggi, korang janganlah buat betul-betul Maggi. Buatlah Maggi tu, buat benda yang jahat sikit, iaitu contohnya ludah. Budak asrama akan tahu benda ludah tu benda biasa. Ludah, lepas tu korang buat, lepas tu ataupun korang buat Maggi, korang ambil stoking korang yang tak basuh 2-3 bulan, korang celup 2-3 kali. Tapi jangan sampai kantoi. Kantoi di sini maksud aku jangan sampai ada bau stoking tu. Maknanya biarlah kita sahaja yang tahu bahawa air Maggi tu air celupan stoking kita yang dah tak basuh 2-3 bulan. Biar pada muka dia. Yang kedua, masalah kos pendidikan. Contoh, kita SPM ada 8 subjek. Maknanya subjek-subjek yang teras tu, dia akan ada satu buku spesifik yang akan digunakan setiap kali kelas. Buku teks tu lain cerita. Maknanya subjek-subjek yang tak teras ni, dia selalunya akan guna buku teks je. So, cuba bayangkan satu buku kita nak, itu yang buku yang kita dah memang kena beli. Lepas tu ni extra buku latihan yang kita kena buat sendiri. So, duduk je asrama, korang tak akan pernah rasa duit korang tercukup. Macam ni tip dia, korang kena pandai cari duit poket sendiri, iaitu korang kena jual lah, pandai-pandai dah korang. Macam contohnya korang jual sausage ke, jual burger ke malam-malam. Aku duduk asrama dulu, setiap malam akan ada orang, student, tak kisahlah senior ke junior ke ataupun batch kita sendiri, yang akan jual sausage 50 sen satu kot silap. Maknanya dia pandai cari duit. Lepas tu dia dapat untung macam tu. Dia pandai dah. Kena pandai cari. Tapi zaman sekarang lagi senang buat YouTube. Ada kerja sikit, ada free time, buat YouTube ke, buat apa-apa, buat post video dekat YouTube dapat duit, kat Facebook pun dapat duit, ataupun main otak FF ke, trading ke kalau korang pandai. So dapat juga duit. So kena pandai cari duit poket sendiri. Yang ketiga, persaingan. Pergilah, bila nama je sekolah berasrama, confirm dia punya persaingan tu lagi sengit berbanding sekolah harian biasa ni. Sekolah harian biasa ni tergolong, dia punya student tergolong daripada slow learner, middle learner, fast learner. Tetapi sekolah asrama ni boleh dikatakan average, semua student fast learner dan ada student yang gifted. So kalau korang rasa korang tu macam slow learner ataupun middle learner, baik tak payah masuk asrama, iaitu sama ada MRSM ataupun SBP. Sebab dia akan jadi satu masalah, di mana kalau korang pointer rendah, korang akan masuk hari akademik. Lepas tu hari akademik, mak bapak korang kena datang, lepas tu minta keterangan kenapa anak saya macam ni kat cikgu-cikgu. Lepas tu cikgu akan beritahu kenapa kita jadi macam tu. So dah jadi satu masalah, dah membebankan keluarga kita. So baik tak payah.
Masalah yang keempat iaitu korang kena pandai berdikari. Duduk je asrama, segala benda korang kena buat sendiri. Senang cerita daripada A hingga Z. Korang kena basuh baju sendiri. Zaman sekarang ada mesin basuh, tapi mesin basuh ada 2 je dekat college aku. Cuba bayangkan ada beratus-ratus student, ada 2 je mesin basuh setiap blok. So nak tak nak, korang kalau macam korang ni jenis tak boleh tunggu, tak boleh sabar, baik korang basuh baju sendiri guna tangan. Lepas tu sidai baju sendiri, angkat baju sendiri, pandai kemas katil, tempat tidur dan semua benda lah. Benda-benda macam kena pandai urus duit sendiri, kena pandai urus masa sendiri. Semua benda kena berdikari. So yang kelima iaitu kejutan budaya. Macam aku dulu dekat sekolah dekat MSM Felda, student dia terdiri daripada semua negeri di Malaysia ini, termasuk Sabah dan Sarawak. So dari situ kita akan kenal macam-macam orang daripada setiap negeri dan macam-macam PA perangai daripada setiap student. Maknanya setiap student ada dia punya unique karakter dia. So dari situ kita akan terbuka mata, iaitu berfikiran terbuka dengan cara ataupun perangai individu. Setiap orang berbeza. Sebab itulah pemilihan kawan sewaktu di asrama sangat penting. Kerana kawan ni boleh mempengaruhi kita. Kalau kita berkawan baik, maka baiklah kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang, dan kita akan tahu, kita akan nampak sendiri dia punya realiti. Hidup di asrama ni tak semegah ataupun tak seperti apa yang kita impikan, iaitu indah kabar daripada rupa. So kita akan jumpa kawan yang macam ataupun batch kita ke, yang akan pinjam duit kita tak bayar-bayar, yang suka pau kita, yang suka macam puji-puji dekat depan kita tapi belakang dia kutuk-kutuk kita. Lepas tu macam hipokrit, plastik, macam depan kita je baik, belakang kita tak. Lepas tu dia berkawan kita. Ada je, korang akan jumpa macam-macam perangai. Contohnya kalau korang nak datuk, dia akan berkawan dengan kau sebab kau nak datuk je, tapi sebenarnya dia bukan ikhlas pun berkawan dengan kau. Faham tak? Dan senang cerita, korang akan jumpa macam-macam PA perangai ataupun karakter individu daripada setiap negeri itu. Dan macam-macam perangai lah korang akan jumpa di situ. Dari segi masalah perkauman, macamnya tak suka. Sebab MSN aku tu ada budak India. So kita kenalah pandai-pandai hormat dia punya budaya ataupun agama. So itu saja daripada aku. 5 sebab kenapa kau jangan masuk asrama. Tapi kalau 5 sebab ni korang boleh atasi, sekiranya korang merupakan individu yang kuat fizikal dan mentalnya, korang boleh je go on dengan asrama. Aku just bagi tahu sebab-sebab ni kepada mereka yang tak bersedia, ataupun aku just nak korang buka mata sebelum korang masuk sekolah asrama. So itu saja. Jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe channel aku.